بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya dan kurnianya kasih Allah subhanahu wa ta'ala, dapat lagi kita bertemu di rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah juga, iaitulah kita, Allah ta'ala masih lagi memberi panjang umur kepada kita, masih lagi duduk dalam tahun yang baru, awal Muharram. Dengan tahun yang baru, maka hendaklah keazaman yang kuat, maka hendaklah kita berhijrah daripada perkara yang kurang baik kepada perkara yang lebih baik. Iaitulah hijrah daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala kepada perkara yang ditaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insyaAllah malam ni kita sambunglah sedikit pengajian kita. Itulah dalam kitab Bidayatul Hidayah pada muka surat 123. Pada surat 123. Jadi sebelum tu sedia kita maklum bahawa perkara ni ialah perkara yang dikatakan bahawasanya berkaitan dengan lidah. Yang mana lidah ni sedia kita maklum bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita itu satu anugerah yang begitu besar. Anugerah ni sehingga kan nikmat ini kalau sekiranya tidak ada yang boleh ditukar ganti dengan nikmat tersebut. Kalau sekiranya bangun pagi Allah Ta'ala tarik nikmat kita, boleh cakap Allah betapa berasa tak senangnya duduk kita. Tetapi Alhamdulillah Allah Ta'ala masih lagi memberikan kepada kita nikmat, iaitulah dikatakan nikmat anggota yang zahir, iaitulah nikmat mulut. Nikmat mulut, nikmat lidah. Maka salah satu daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala iaitulah bohong, nipu. Jadi maaflah lewat sikit ini. Itulah tugas. Jadi malu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia penting adalah kuliah kita tu. Jadi tajuk kita hari ni iaitulah di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Iaitulah setengah daripada dia kata dulu mana, iaitulah oleh kerana itu jaga olehmu, dia kata dulu mana, iaitulah berkaitan dengan lidah. Jika disebut dulu iaitulah anggota tu, segala anggota zahir yang Allah Ta'ala beri kepada tiap-tiap hamba dia ni 7 perkara. 7. Iaitulah pertamanya mata, yang keduanya telinga, yang ketiganya mulut, yang keempatnya kaki, yang keempat tangan, yang kelima kaki, yang keenamnya iaitulah perut, yang keenam perut, dan yang ketujuh ialah kemaluan. Jadi hal ni dia membicarakan kepada kita tentang berkaitan dengan lidah. Ni lidah. Orang tua kata lidah tak bertulang. Orang tua kata lajak dahulu benda, lajak perahu boleh undur. Perahu dan perajak boleh undur lagi. Tapi bila lajak berkata-kata buruklah. Orang suka jahat lah, orang kata cakap menipu, cakap lebong, tak percaya dah. Maka sebab itulah menipu dan berbohong itu ialah salah satu daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka berbohong itu, kata ulama rahimahullahu taala, kata Imam Ghazali taala, maka janganlah engkau berbohong sama ada bersungguh-sungguh. Nah, maka janganlah engkau berbohong sama ada bersungguh-sungguh ataupun gurau. Mana? Nipu sungguh, bukan gurau. Ada orang menipu sungguh. Nipu sungguh dia. Dah panggil wak cerita. Cerita dak betul pun. Kita cerita kat orang. Nah. Ataupun dia kata dia bergurau. Dak kita buat lebong je, dak pun. Benda tu dak pun saja gurau, nak orang suka je. Dia kata. Maka jangan engkau biasakan dirimu berbohong dalam bergurau. Sebab apa? Sebab itulah, walaupun dalam gurau pun dia kata jangan kita berbohong. Sebab apa dia kata nanti di akhirnya engkau akan berbohong dengan cara bersungguh-sungguh. Asal gurau. Tak, sebab itulah kalau orang dah biasa mulut ni jenis bohong, cakap menipu, cakap pelawak ni, lama-lama dia akan jadi sungguh. Tak. Sebab itulah terkadang apa panggil, terkadang orang ni nak buat payah. Tak, dia tahu benda bohong ni. Tak, dia tahu benda bohong ni. Benda menipu ni berdosa, benda pun tak boleh. Tapi Allah nak tinggal ni payah. Sebab apa? Sebab itulah kata para alim ulama, tak, bila kita belajar sebab punca satu bukan tak tahu kerana keberkatan ilmu tu tak ada. Tak. Sebab itulah kata para alim ulama, syarat kita nak jadi orang yang supaya ilmu yang kita dapat tu berkat. Tak. Tak. Mana ilmu tu berkat, salah satu daripadanya 4 syarat. Tak. Kadang-kadang orang ni mari surah, mari sok modah surah, mari sejik. Tapi tahu tak dengar hamba dah, tapi dia buat sama tu. Nah, dak lari, dak hilang, dak buat semacam. Apa? Kerana tidak ada keberkatan. Nah. Sebab itulah syarat seseorang itu untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala 4 golongan ni. Nah, 4 golongan. 4 golongan ni je yang boleh masuk syurga Allah Taala. Mana golongan 4 golongan ni? Seperti mana Allah Taala menyebut dalam Al-Quran. Nah. Mana Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, mana bahawasanya innal minayatillah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuklah aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri petunjuk bagi orang yang telah engkau beri nikmat, minan nabiyyin, daripada nabi, wasiddiqin, daripada orang-orang yang sebenar. Tak, orang-orang soleh, orang benar. Orang benar siapa dia? Kalau kita tengok society dunia hari ni, payah nak cari orang sebenar ni. Mereka orang sebenar ni mana? Iaitulah daripada golongan para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi ni, kalau kita tengok 7 orang hak mula-mula yang masuk mengikut Nabi SAW. Mula-mula awal Islam dulu. Bayang 7 orang. Boleh kata orang panggil kalau kampung Sungai Buaya ni hak Islam 7 orang je. Hak lain semua tak beriman, wal iyadzubillah. Tak panggil contoh tak. Mana kata dalam tempat kita duduk ni 7 orang je beriman. Hak lain tak. Bila orang kafir ni bila dia berkuasa lagu mana dia buat? Bukan sangat boleh senang orang Islam nak beramal tak. Kita tengok belah-belah tempat-tempat tak luar negara tak. Orang mana tempat-tempat orang bukan Islam nak beramal dengan Islam Allah. Hanya Islam sahaja yang ajar, walaupun orang ni Islam, orang yang bukan Islam bila duduk dalam negeri Islam, walaupun bila dia ni tidak mahu bermusuh dengan Islam, tak duduk tak ada masalah. Walaupun dia seorang sekalipun dia tak beriman pun, tapi dia nak duduk dengan aman dalam Islam ni, tak ada masalah. Ada ambuhnya orang kafir yang nak memerangi akan Islam tu tak boleh. Ada kalau orang Islam, seorang Islam duduk dalam negeri kafir, sudah habis. Begitulah keadaannya berlaku pada zaman Rasulullah. Apabila Nabi SAW mula-mula orang terima Islam 7 orang. Maka yang pertamanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua iaitulah Khadijah Al-Khuwailid, isteri Nabi. Yang ketiga iaitulah siapa dia? Iaitulah Bilal bin Rabah. Yang keempat, yang kelima, keenam, iaitulah keluarganya, iaitu Sumayyah. Tetapi Bilal bin Rabah ni waktu ketika itu bila diketahui oleh
mana tentera musuh, iaitulah apa dia, iaitulah daripada kafir musyrikin. Mana letak ni atas dada ni supaya dia keluar daripada Islam, nak buat amal. Tapi kerana dia ni sebenarnya keyakinan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan dia walaupun diseksa, walaupun kena tara mana pun, mulut dia keluar ahad, satu saja, Allah Taala saja. Tu panggil orang yang siddiq, orang yang benar. Maka golongan yang kedua ni iaitulah siddiq, orang benar. Kerana benarnya keimanan para sahabat ni apa panggil dok gocang. Akhir zaman ni kita lain. Tengok benda semangat, jadi dah kayak ikut kau kata pula, macam-macam. Buat benda nikah kayak kau kabur pula. Mana ayat sahabat ni benar sungguh iman dia, yakin sungguh dengan Islam. Lalu dia kata pula golongan yang ketiga iaitulah golongan mana? Syahid. Minan nabiyyi was-siddiqi wasyuhada. Golongan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, orang yang sanggup berjuang ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mati dalam medan perang. Syahid. Dan golongan yang keempat iaitulah was-salihin wa ibadikas salih, daripada hamba-hamba Allah Taala yang mengerjakan akan amal ibadat, orang yang beramal soleh. Lalu nak jadi kesempurnaan dalam buat ibadat ni mana? Kesempurnaan nak boleh jadi hamba-hamba soleh ni mana? Doa yang sering kita sebut di dalam lepas daripada ambil sembahyang, baca dah. Lepas kita ambil wuduk, kita baca dah doa. Tak ke ambil wuduk tu lagi benda sunat je. Sebab itulah doa tu penting. Sebab itulah bila kita ambil wuduk, doa yang sering kita sebut mana? Allahumma inni a'udzubika, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Hak mula-mula taubat. Syarat nak sempurna ibadat, taubat dulu. Nak sempurna ibadat kena taubat dulu. Taubat daripada dosa. Dan juga waj'alni minal mutatahhirin, dan jadilah kami daripada orang yang bersih. Mana? Iaitulah di segi apabila kita semayang, hak paling utama bab kebersihan. Bila bab kebersihan ni kita dah ambil cara mana, dah ambil cara ni, buat bla-bla, buat habis kurang lagi. Asal cukup syarat boleh buat sudah, buat habis kurang. Sebab itulah bila buat kurang, mana ibadat kita tu sah, terkadang tidak sempurna. Sebab nak terimanya Allah Ta'ala ibadat ni apa? Sebab kerana kesempurnaan. Sah tu betul lah, sah dah, betul dah, sah. Tapi terima dah, belum tentu lagi. Tapi syarat nak terima ni iaitulah dengan kesempurnaan ibadat. Maka nak sempurna ibadat iaitulah mula-mula iaitulah dengan mutatahhirin, dengan bersih. Maka bersih ni kata ulama ada dua. Yang pertamanya bersih daripada anggota zahir. Anggota zahir ni anggota zahir mana? Iaitulah anggota lain dengan ambil wuduk, dengan ambil air sembahyang. Dan ada pula apa yang bersih yang batin, mana? Bersih hati. Hati kena bersih daripada sifat-sifat mazmumah. Jangan kita pandang remeh, tak apa mazmumah, tak benda kalau tak buat pun, tak dosa pun. Tetapi mana kesempurnaan? Sebab hak sunat ni kalau kita tak buat tak dosa, tapi kesempurnaan Allah Taala terima. Apa perkara kalau kita buat suatu perkara, apabila kalau perkara tu Tuhan tak terima, Allah ada benda. Sebab kita nak ibadat kita ni supaya Tuhan terima ibadat kita. Macam kita buat kerja, kita buat kerja bagus ni berapa ni? Kalau macam kita ni tukang masak, nak masak sedap ni, nak suruh raja tengok makanan kita ni, nak suruh rasa, tiba-tiba pandang pun tidak. Lagu mana keadaan kita? Allah, siapa hati cara ni. Sebab apa? Sebab itulah apa yang ibadat ni dia nak kesempurnaan. Hak sunat ni, hak sunat-sunat tu kita kena buat lah. Jangan pandang remeh benda sunat ni, walaupun benda sunat. Tapi terkadang benda sunat ni lah dia akan menampung akan perkara-perkara wajib. Sebab itulah dia kata apabila, sebab apa yang kerana apa kita bila suatu perkara tu kita buat, dengar-dengar tapi tak boleh nak beramal. Punca satu kerana keberkatan. Sebab itulah kata para alim ulama, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahawasanya syarat orang menuntut ilmu tu 4 perkara.
Tak perkara. Apa panggil nak supaya ilmu kita ni mana kita dapat beramal dengan ilmu tersebut. Mana? Yang pertamanya ialah mesti kena ada guru. Tak guru. Tak guru ni orang yang tolong mengajar lah. Dah guru pula kena tengok juga. Bukan main dia ni guru dah ni. Tak kena tengok pula. Tak betul ke tak betul. Tak. Dan lagi pula dia kata yang kedua ialah murid. Murid ni apa dia murid? Murid ni apa panggil kalau bahasa dalam bahasa Arab arada yuridu irada muridan. Tak, apa panggil kehendak. Orang dan bila dia kehendak, dia akan mari lah. Biarlah ke mana keadaan pun. Tak. Tapi kalau dah tak kehendak, biar dia gagah tara mana pun. Biar boleh kabak bukit bau, tak, pergi turun kita mari gagah. Tapi tangga surga 2 3 4 batang je. Tak apa bukan kehendak dia. Tapi kalau dah orang kehendak kau, tak 3 4 batang ni biarlah tak orang hujang-hujang pergi mari semacam apa dia kehendak. Sebab tu dia kata yang pertama orang syarat nak ilmu ni sempurna dari ni itulah murid, orang yang kehendak memang nak benda tu. Tak. Sebab tu Allah kata kalau dah orang kata bila dah iaitulah himmatur rajal kata ulama taqta'ul jibal. Kekuatan hemah ni seorang laki-laki ni ataupun seorang bila hemah tinggi mana boleh merutuhkan bukit, hatta bukit rutuh. Tak. Mana tengok kalau orang ni dia semangat lebih, memang dia minat sungguh dengan ni, dia sanggup buat apa saja. Tak, sebab dia kehendak. Tapi kalau tak kehendak, mari hari raja pun tak hari dah. Tak, bukan kehendak dia. Sebab tu. Sebab itulah kehendak ni nak jadi murid ni itu pilihan Allah Taala. Sebab itulah kita syukur Allah Taala pilih. Kita boleh mari dengar, kita boleh mari tempat majlis ilmu ni, Allah Taala pilih kita. Kalau kita tengok dalam ni berapa ramai orang walaupun dekat, Allah Taala tak pilih. Allah tak tahu pilih dia ni. Tak. Dan yang ketiga, yang keempat, yang ketiga ialah dia kena ada kitab. Tak. Itu penting. Sebab apa? Terkadang kita ni apa kena ada tempuan. Tak kena panggil ada kitab ni panggil bila kita tengok ni mana ada tempuan. Tak. Bukan kata dengar saja. Tak. Dengar tu pun suku dah. Atau panggil tu kurang sikit daripada baca kitab. Nak panggil pahala sana tu. Tapi orang yang betul-betul bersungguh dalam nak mengamalkan satu ilmu, dia kena ada benda ni. Tak. Dan yang keempatnya iaitulah benda istiqamah. Tak, istiqamah semua. Tak. Ada majlis mari, ada duduk istiqamah semua. Sentiasa. Barulah boleh lekat. Tak macam gitu ke orang nak belajar satu perkara. Mana? Contohnya orang baru nak ngaji lah. Nak ngaji Quran. Bila nak ngaji baca Iqra satu baru. Hari ni baca Iqra satu, lepas tu nak boleh temu pula tahun depan pula. Lepas tu Iqra satu ulang dulu tu. Tak. Apa panggil tak ada pendekatan. Sebab tu istiqamah ni mana dia akan boleh mendalami akal seseorang itu, mana boleh menetapkan ilmu dalam diri, boleh beramal. Sebab itulah kalau tengok istiqamah ni kalau orang tua-tua tu ewak umpama seperti ayam. Tak. Nak jadi sifat istiqamah ni jadi macam ayam. Ayam ni kita tengok bila dia telur. Tak. Bila dia telur, dia nak ngerang telur tu, dia tak ada duduk hari ni duduk petang sekejap. Tak. Lepas tu buat 3 hari pula mari duduk. Tak. Dia duduk bila ni? Sapalah ke dia ni, mana siapa keluar tu. Tak. Tapi kalau bila ayam tu alah kau, mana beranak telur-telur dok gitu, dok ngerang dah. Telur melang sukuh bang. Siapa kita bang Allah telur melang mana pula sukuh ni. Ni ayam malah ni. Berapa punya dok ngerang. Gitulah. Abang ni kena ada istiqamah. Sebab istiqamah nak berjaya seseorang, dia kena istiqamah, kena melazimi. Kalau ni sebab ni macam orang nega mana hari ni buat tu, lepas tu tak ada benda dah. Itu rezeki dunia. Tapi rezeki akhirat lagi lebih lah. Apa kita nak satu ilmu tu berarti dengan istiqamah. Begitu. Maka bila situlah barulah ilmu yang kita dapat tu ada keberkatan, boleh kita beramal. Sebab tujuan kita mari belajar ni nak beramal. Bukan semata-mata dengar puas duduk. Bukan kata apa, puas duduk rumah, duduk kerja tu mai surai mai dengar saja dah. Tujuan kita belajar mai dengar ni apa? Tujuan dapat kita beramal dengan ilmu tersebut. Amal. Sebab dengan amalan itulah mana orang yang Allah Taala kata ya ayyuhallazina amanu wa amilus solihat, wahai orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, dak kanat lahum firdausi nuzula, dak adalah bagi mereka itu dak syurga firdaus, syurga yang paling tinggi mana di akhirat esok.
lalu nak beramal dengan ilmu lah. Nak terkadang ada orang ilmu bertimbul-timbul banyak, tapi Allah nak beramal berat payah. Sebab apa? Kerana punca hilang keberkatan dalam ilmu dah. Habis tu. Maka maksud tajuk kita iaitulah perkataan apa panggil berbohong tadi. Maka bila sebut berbohong ni, ialah apa panggil bohong ni menipu lah. Berbohong ataupun apa panggil menipu, cakap menipu. Apa panggil menyebut satu perkara yang tidak ada pada wakil. Wakil ni dah aja dak berlaku pun. Macam orang dok cerita mana? Mana orang cerita di kampung tu ada ada penanggar ada penanggar ni belum dituduh tahu. Awak cerita apa orang nak jual pun takut. Hati Allah takut dah nak jual malam-malam ni bimbang dah tak ada pun. Saja awak cerita pelawak tu. Dan orang hak buat cerita mula-mula tu, bila orang tahu dia ni cerita awak pelawak, maka bila dia cerita lah kali orang tak percaya dah. Percaya dah walaupun cerita tu sungguh sekalipun. Itulah dia kata bahawa maka janganlah engkau berbohong sama ada bersungguh-sungguh atau bergurau. Macam tadi gurau tu. Ada penanggar gurau je tu. Tak jawab penakut orang. Ada apa sama ada bersungguh-sungguh. Jangan engkau biasakan dirimu berbohong dalam bergurau. Nanti akhirnya engkau akan berbohong dengan cara bersungguh-sungguh. Walau gurau ni gurau saja gurau tak. Mana? Tengok ada orang mari lagi, ada orang cari mu ni. Batu orang takut kita. Tapi dia cari ni, debur ceruk lah tu. Aku saja je buat lelak kemung. Gurau je. Saja buat main kemung. Apa gurau? Asal bohong tu, bagi gurau je tu. Tapi dalam keadaan gurau ni, tengok, kalau gurau tu buat berbohong tu menyebabkan menyakiti hati orang, maka haram. Dosa besar. Tapi kalau bohong gurau ni tidak menyakiti hati orang, ada sakit hati pun, orang suka je, maka panggil dosa kecil. Dosa kecil. Maka berbohong adalah antara dosa besar yang terbesar. Ni bohong ni. Selain dari itu, apabila engkau telah dikenali sebagai seorang pembohong, maka hilanglah keadilanmu, harga dirimu. Kalau pemimpin cakap lebong, pemimpin orang hak duk atas cakap menipu, apa kalau MPKK cakap menipu, orang hilang dah hormat dia. Kalau kita tengok kalau orang jenis bahaya cakap menipu ni, ada orang nak hormat, orang dah hormat dah hormat dia cakap betul pun lawak belaka tu. Bila betul lagi kata Imam Ghazali kata, bila orang dah biasa bahaya menipu, dia kata akan hilang dah sifat keadilanmu, akan harga dirimu. Orang harga dirimu tak bernilai dah. Orang tak pakai dah. Bila cakap gini orang bila dengar cakap, siapa yang cakap itu balik awal. Tahu dah orang menipu belaka tak betul pun. Kalau dengar ke dia tu sudah. Macam kata kalau orang menipu ni setengah-setengah orang panggil mana jual orang panggil es kering laku dalam mana iaitulah dah kutub utara laku pula hak menipu dia tu. Maka dia kata bahawasanya bohong adalah di antara dosa besar yang terbesar selain dari apa yang kau telah kenali sebagai seorang pembohong, maka hinggalah harga dirimu dan hilang makna daripada segala perkataanmu. Mana makna perkataan kita hak sebut kat orang, kita sebut kat orang, kita beritahu orang, jadi orang tak percayalah. Orang pun jadi tahu bila dengar betul ni cakap ni. Walaupun benda tu berlaku. Walaupun orang dah bila menipu kok, bila benda berlaku pun tak percaya dah dia. Hari-hari duk menipu sama, cakap menipu jenis melebah semua. Apabila Allah Taala takdir betul berlaku sungguh. Macam motor je kena curi ke, ataupun mana dia aksiden ke, kata aku aksiden tapi pun mari tolong, layan semua kata gitu. Layan cara hari. Mendukar Tuhan saja buat pelawak dia je. Padahal sungguh tu orang ni nazak hospital dah. Apa-apa sebab pembohong, sebab pembohong tu tak ada orang nak tolong, pada tipu. Dan lagi pula dia kata bahawasanya sejauh mana jahatnya apabila engkau berbicara, apabila engkau mahu dan orang lain akan melihat engkau dengan pandangan yang rendah, apabila engkau mahu tahu sejauh mana jahatnya apabila engkau berbicara bohong, maka lihatlah kepada orang lain yang berbohong kepadamu. Dia kata bila kita nak cakap menipu ni,
kita tengok. Kalau orang cakap nipu dengan kita ni lagu mana, kita nak marah tak? Kalau kita berasa orang cakap nipu, rasa kita tak boleh menipu tak? Dah tanya. Macam kita ada anak lah tak? Ataupun ada adik ke, adik kita menipu dia tak? Tapi kalau dia menipu kita lagu mana, kita nak marah tak? Marah kita. Memang kita marah lah tak? Orang kata siapa dia ambil, tak kita dah ambil pun, tak tahu siapa dia ambil tahu ni tak? Padahal dia ambil tak? Tiba-tiba orang tahu memang dia ambil sungguh, ada tengok CCTV, dia ni ambil punya tak? Maka tentu orang marah. Tapi kalau bila mengaku dah sungguh tak, kadang orang dah arah dah tak? Kadang-kadang orang bagi royak-royak gitu lah punya, jangan melayar saya buat gini lah gitulah. Tapi bila dah orang nak marah dah dengan curi tu, lepas tu dengan menipu pula 2 kali, lagi marah sungguh lah tak? Begitulah dia kata keadaannya. Kalau orang menipu kita pun gitulah juga, kita dok janji orang tak? Macam scammer lah tak? Orang scammer lah ni, orang panggil sama scammer tak? Ingat baik, kadang-kadang dok menipu ni, saya bukan dengar tak penting dengan cakap perkataan, dengan perbuatan tak? Menipu tak? Kita ada buat syarikat nak melabur lihat nak bagi duit gini-gini, bawa bagi THC tag, bagi habis langsung tak ada benda duit tak? Tapi kena ingat, kalau sekiranya orang menipu lagu mana, Allah luka ceritanya, berasa sakit hatinya, ingat tak? Kena ingat bila Imam Ghazali kata jangan harap benda ni tak akan berlaku pada kita kalau bila kita buat orang. Bahkan orang yang melakukan suatu perkara kepada orang ni, Allah Ta'ala akan balas berkali ganda pula tak? Macam orang bukan aib orang, kita beraib orang, keburukan orang sekali je, tapi Allah Ta'ala balas dengan 70 kali tak? 70 kali Allah Ta'ala akan membuka aib orang hak buka aib orang tu. Dia orang panggil A ni, dia buka aib B sekali je buka tak? Orang tahu belaka. Tapi aib si A ni Allah Ta'ala kata orang akan buka aib dia dengan 70 kali tak? Kerana dia buka aib orang. Tambah pula bukan di dunia, di akhirat pula Allah Ta'ala buka pula aib. Malu lah benda aib ni, malu lah dah. Asal kita buat seorang je tak? Duduk seorang je dalam bilik seorang, ada buat jahat seorang kita je tak? Tiba-tiba ada orang mari tengok kita kot dinding tak? Kita kot neskodeng tak? Bukan tahu je seorang tak lah. Kalau tahu je seorang, je nasihat lah, dia kata musawak benda ni tak baik, dia omel mana ni tak? Dia pun pergi cerita kedai kopi, mu tahu tak? Rumah dia pergi neskodeng mari tak? Dia cerita ni bukan aib orang. Sebab itulah Allah Ta'ala ni dia nak tolong, nak apuh seseorang itu akan dosa seseorang tu apabila dia tidak buka aib tak? Kita buat dosa, walaupun aib kita sendiri, kita jangan buka. Kita buat dosa jahat setara mana kita pun, kita jangan buka aib kita depan orang tak? Sebab apa? Terkadang bila kita buka aib kita depan orang, kita ni buat jahat tak? Aku tu minah kapal belah tu tak? Pada orang yang aku je tak? Jahat dah dia pergi cerita kat orang nak seolah-olah dia buat menganying main dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak. Maka terkadang orang ni payah nak dapat hidayah daripada Allah Taala. Sebab apa? Dia cerita keburukan dia tu tak? Cerita dia ni jahat dia tak? Tapi kalau orang ni dia buat jahat tapi dia tak buka aib dia tak? Tapi dia tahu dia ni jahat tak? Maka terkadang orang ni Allah Taala akan permudahkan pengampunan baginya bila dia bertaubat tak? Batulah dia kata berbohong ni iaitulah apabila engkau mahu tahu sejauh mana jahatnya. Apabila engkau bicara nak tahu, dia kata tara mana kau jahat menipu ni jahat tara mana kau? Dia kata renung pada diri kita. Kalau orang mai cakap menipu depan kita ke mana, kita berasa betul tak orang ni, molek tak? Dia kata kita marah, naik tak? Naik bulu roma sama marah tak? Dan betapa engkau merasakan dirimu jijik daripadanya, dan betapa hinanya orang itu pada pandanganmu, dan betapa jahatnya apa yang dilakukannya. Begitulah hendaknya engkau melihat kepada segala keaiban dirimu. Begitulah dia kata tak? Engkau melihat akan aib dirimu. Tengok aib kita, kalau kita buat bohong menipu orang, kita ni teruk lagi nah. Kerana dia apa dia kata, kerana engkau tidak dapat mengetahui sejauh mana keaiban dirimu kecuali bila engkau memperhatikan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirimu. Nak tahu kata mana aib dirimu ni, nah sejauh mana keaiban diri kita ni. Jauh aib ni benda tak molek lah. Bila kata aib ni benda tak molek nah, bila dak molek ni benda aib lah, benda abang benda dak comel. Kalau benda comel kau dak panggil aib. Tak, benda yang terpuji kita boleh nak cerita orang. Tak. Macam orang gagal periksa lah.
dah berapa 10 belaka lepas tu kalau nak gata nak royak orang ni kita 10 dah dak apa dak royak dah malu. Lepas tu bila orang pergi buka air kita ke mana, Allah murikab, Allah malu dak tak mana tahu. Tu di dunia dah. Apa dunia bagi apa akhirat lagi lah tak malu. Bukan dosa. Kalau 10 ni kira bukan dosa pun. Kalau kita duduk ada 10 dosa tak dosa pun. Tapi bila orang tahu ni malu je kita. Tu dunia. Kalau dengar dosa ni lagilah. Dan lagi pula dia kata bahawasanya mana iaitulah maka apa yang engkau kecuali bila engkau perhatikan perbuatan sama yang lakukan oleh orang lain terhadap dirimu, maka apa yang engkau pandang buruk terhadap orang lain, begitulah sebaliknya. Kalau kita pandang orang lain buat tu buruk, begitulah kalau kita buat kat orang pun buruk juga. Oleh itu janganlah engkau suka membuat perkara yang menyebabkan kebencian orang lain terhadap dirimu. Benda menipu ni orang benci lah. Nak cakap menipu, tak masuk janji menipu hari, orang cakap menipu. Orang tanya mamak ada dak rumah, dah mamak tak ada rumah sehari dah hari nampak dah baru balik sembang tadi mamak. Baru balik sembang tadi. Orang lalu kata ke mana pasau ke dak ini. Contohnya ada orang balik, orang duk jual belaka dah, orang kaya duk jual dah ni tu. Orang ni percayalah juga dicakap. Rupa-rupanya molek ada juga lah. Abang menipu walaupun benda tu nampak kecil. Napa abang bila orang panggil menipu yang apabila menyebabkan orang sakit hati. Tu jadi dosa. Jadi dosa besar ni bila menipu ni menyebabkan orang sakit hati Allah. Orang rasa ini kuat menipu sungguhlah. Tapi kalau menipu tu bukan menyebabkan bila kita menipu orang sakit hati, pun orang suka je. Ni panggil dosa besar, dosa kecil. Tapi jangan batal imam hati, walaupun benda sudah kecil, maka jangan melazimi buat. Sebab apa? Takut bimbang. Dengan biasa duk cakap menipu, cakap pelawak ni, lama-lama kau berani nak cakap menipu dah. Tak macam budak lah. Budak ni kalau dah dia biasa cakap menipu kau, nak nipu apa? Tapi kalau bila kita dah ajar dia cakap menipu, benda-benda khabar. Tak royak benda baik. Royak sungguh benda berlaku. Tak. Ya kagi dia pergi jumpa mana pun, dia cakap sungguh benda berlaku. Tapi dah kita ajar menipu kau, sudah. Tak. Dia menipu kau. Sebab tu lah terkadang kita ni, sebab tu lah kita sebagai kalau orang ada anak tak tahulah nikah belaka dah ni tak mana kata bila terkadang mulut kita ni sebagai pok ni kena jaga kau tak. Terkadang anak ni panggil kita ni dengan anak ni marah menipu, tapi kita dengan anak menipu macam orang rasa lah kat ayah beli nak kam dia orang beli belaka tak. Lepas tu anak pun dah ingat dah tahu dia dah tak tak apa lah tak menipu. Sebab tu lah bila kita cakap kita kena buat. Kena buat lah. Dah kita janji dah. Untuk kebaikan kan? Ya, kalau untuk kebaikan tu panggil tu Nabi kata dah bahawasanya tidak ada benda orang yang kebaikan tu guna kebaikan tu. Dia masak dulu orang. Tamu dia balok. Sebab tu dah dia kata menipu ni dia tengok keadaan. Bukan kata semata-mata menipu ni haram tau. Dia kena tengok kalau menipu tu menyebabkan ada kebaikan. Batulah Nabi kata tidak ada dikatakan kadzabun orang yang membaiki akan hubungan saudara-saudara. Orang yang nak baiki hubungan dua saudara ni tidak ada kata menipu dah. Dia cerita reka giah cerita ke mana pun. Bila kita kira cerita ke mana pun, kira cerita ni benda tu dah aja wujud pun, dia tu ber aja khabar pun. Tapi bila kita cerita tu mana dia berasa suka tak. Orang kata gitu bila dia dengar kita sebut dia rasa suka, rasa dah suka lah dia selama ni aku ingat dia jahat sangat tak. Padahal orang tak ada khabar tu kita pergi pula jumpa mana tu ayat pula ni. Lalu baik dia orang tu. Maka orang ni lah Nabi kata orang yang pahala yang lebih besar lagi pangkat dia tak. Bahkan orang ni dinilai oleh Nabi SAW mana besar martabat dia. Sebab apa? Sebab itulah Nabi kata hatta Nabi kata la yu'min ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang kamu sehingga kamu kasih kepada saudaramu seperti kamu kasih pada dirimu sendiri. Hatta Nabi kaitkan orang yang tak kasih, orang tak sayang pada saudaranya ni dikatakan tak sempurna iman tak sempurna.
Maka nak sempurna iman ni dia buat baik, maka dia ni pun dia cari jalan lagu mana nak ui orang ni baik mula. Supaya kaki orang negeri duduk belah seorang. Orang ni kata orang ni sihir, orang kata orang ni sihir dah ada pun. Raja orang buat cerita. Dia balalah. Maka dia pun buatlah dengan cara baik lagu mana orang tengah ni. Jangan kita jadi watapi yang sungguh, aku yakin sungguh dia ni tahu. Sungguh aku pelik-pelik sungguh masuk kedai dia ni. Memang dia sungguh. Ni watapi terus lah. Apa panggil membarakan, apa menjadikan sifat permusuhan dalam diri pula. Yang musuh diri mana? Inilah Nabi kata, maka diharamkan mereka ini dalam masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mana batu api domba. Maka waktu dia tidak dikatakan berbohong lah. Panggil hak tu disuruh, bukan wajib pula kalau kita ni ada kepandaian, wajib. Tak wajib lah kita kena suruh lagu mana nak memperbaiki hubungan tu. Habis tu, dan lagi pula dia kata menyebabkan kebencian orang lain terhadap dirimu. Jadi bencilah kalau mau menipu yang diharam. Sebab tu dia kata menipu hak haram ni, menipu yang bila orang dengar ni sakit hati. Tu maknanya. Tapi bila kita menipu ni menyebabkan dua saudara ni boleh jadi baik, waktu tak panggil menipu. Bahkan disuruh oleh Nabi SAW. Nabi sendiri suruh kita memperbaiki akan hubungan dua saudara. Dan lagi pula katanya yang seterusnya, iaitulah perkara yang berkaitan dengan lidah lagi, iaitulah menyalahi janji. Ia berjanji satu-satu janji, maka dia tidak dapat menunaikan janji tu. Macam seorang lah dia nak tahan pilihan raya dah. Dia janji aku nak bagi ni mengundi aku ni mula sampai bembang tanah 15 hektar boleh ke 15 ke dah contohnya. Janji ni janji kau main lah, tapi dia tahu dah memang dia akan boleh buat benda tu. Mana kalau boleh ni apa panggil, mana aku akan turun minyak suria. Cerita contohnya. Padahal tahu dah mana boleh buat dah. Maka orang ni dikatakan orang yang menyalahi janji, yang termasuk dalam kata golongan orang yang munafik. Tetapi kalau kita janji benda tu memang kita boleh buat. Ke mana-mana boleh buat agak mana pun. Tapi bila sampai masa jadi masalah, ni masalah. Kita yakin dah kita janji tu memang pasti akan boleh buat. Tu tak apa. Maka hak jadi ke belakang ni ada masalah hak baru datang. Hak ni janji memang tak boleh buat dah. Saja nak bagi ayat sedap sikit. Supaya orang pilih dia gini. Mampu aku tak buat dah ni saja cakap sedap je. Maka inilah termasuk dikatakan Nabi orang yang golongan daripada orang munafik. Maka dia kata janganlah sesekali engkau berjanji lalu engkau menyalahinya. Bahkan sebaiknya biarlah engkau banyak berbuat baik walaupun tanpa berjanji. Dia kata jangan, kata Imam Ghazali, jangan kamu sekali janji dah lagu mana esok ni boleh buat tak? Tak apa lah, mari kita mari lah bimbang lah, kita mari lah janji nak janji nak buat baik mana esok mana sejik ada program, tak apa kita mari nak masuk benda kita buat belaka, tiba-tiba tak ada pun. Tak ada pun. Lepas tu dia kata jangan janji, buat je baik, tak apa kita buat je, nak buat sudah. Kerana dia kata jikalau engkau terpaksa juga mengikat janji, paksa kena janji juga dengan orang tu, maka engkau mesti berhati-hati. Mana orang tanya berapa kita lagu mana esok jadi tak gini, jadi tak ni janji lu jadi tak? Jadi lah. Padahal kita tahu dah tak lagi dah ni, tak raja janji sedap dulu, tak janji kan mesti bangun pula. Sebab itulah dia kata bila kita nak berjanji, kata Sayyidina Umar sallallahu anhu, dia kata bila kita nak janji ni hendaklah kita menyebut kalimah insya-Allah. Bila terjanji ke mana lagi esok ni, insya-Allah pergi lah. Maka kalau ditakdirkan kita tak boleh buat benda tu, maka orang tu tidak menjadi satu kesalahan lah. Kita kata insya-Allah. Tapi kalau kita berjanji ni mana kita pasti akan buat agak benda tu. Ke mana-mana pun. Maka ni wajib dia kena tunaikan buat. Mana pun. Melainkan kalau ada musyakkah tu lain lah. Sebab itulah supaya kita ni tak termasuk dari orang yang berdosa ni, sebab itulah berhati-hati dalam berjanji, dalam kita mengucap insya-Allah.
jika menghendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan buat benda ni. Dan lagi pula dia kata, jangan kau sampai janji itu engkau mengingkari kecuali apabila engkau lemah daripadanya, dengan sebab ada halangan yang tidak dapat dielakkan. Kerana mungkin janji itu adalah sebahagian tanda-tanda orang yang munafik dan orang yang rendah akhlaknya. Orang yang rendah akhlaknya. Kerana orang yang suka menipu, orang yang suka berbohong itu, kata Nabi, mana iaitulah kata Imam Ghazali rahimahullah, orang yang rendah akhlak. Orang yang lagi pula mana? Tengah masuk daripada orang yang memungkiri janji. Orang yang memungkiri janji masuk daripada orang yang munafik. Seperti mana berlaku Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Munafiqun, Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Iza ja'akal munafiquna, bila datang kepadamu ya Muhammad golongan munafik, dia kata wallahu yashhadu innal bahwasanya idza ja'akum qalu nashhadu innaka rasuluh, bahawa kami bersaksi bahawa kamu lah Rasulullah, Allah ni lah Tuhan kami dan kami akan ikut sepenuhnya. Orang munafik ni pada sebutan saja disebut, tapi di dalam hatinya Allah Ta'ala pun jawab, kalau innaka rasul wallahu yashhadu innal munafiqina kadzibun, wa Allah Ta'ala bersaksi bahawa golongan munafik ini ialah golongan yang dusta, yang berbohong, yang cakap menipu, yang pelawak. Mereka seringkali tidak akan mengikutmu ya Muhammad. Sebab itulah golongan munafik ini digelarkan sebagai musang berbulayang. Dia duduk dalam suasana Islam lah ke sama. Tetapi bila dia dengar strategi Islam lagu mana, dia cerita golongan musyrikin. Seperti mana seorang daripada sahabat, iaitulah golongan munafik sama Rasulullah. Bila dia pergi jumpa, bila tahu tengok benda sahabat nak hari, maka dia boleh kata bahawa hari ni sekian-sekian orang Islam ni nak lalu buat ni. Apa panggil kita ambil rahsia-rahsia orang Islam. Maka setengah daripada kelakuan orang munafik ni iaitulah dia bila berjanji dia menjanji menipu. Lagu mana nak berjihad ni, dah apa kami akan turun, so bimbang waktu janji. Tapi bila sampai masa, tak boleh lah, kami sakit lah, lepas tu ni sakit, macam-macam you alasan. Tapi masa mula-mula tu semangat ramai lah, kita pergi ke mana pun, kita pergilah lagu mana semangatnya. Tapi masa macam-macam alasan. Ni tak lagi lah, tak sakit perut lah, tak gastrik lah, tak batu karang lah, dia belaka. Panggil orang yang berjanji. Maka setengah daripada orang gini dikatakan orang yang bersifat munafik. Bahaya ni. Orang yang munafik ni asal zahirnya Islam, dalamnya tu kufur. Dia tak percaya pun dengan Quran, tak percaya pun dengan Allah, tak percaya pun dengan Rasul. Tapi yang dia ikut dengan orang Islam ni apa? Takut bimbang. Kalau aku tak ikut, lagi kena bunuh. Tak ikut lagi kan kena jatuh hukum pula. Maka dia pun ikut gitu. Dia pun tak yakin pun dia benci dengan Islam ni. Maka tu main dalaman. Ni paling bahaya sekali ni. Kalau hak zahir nampak terang, boleh tahu lalah ni tahu tepi dah secara. Maka sebab itulah kata Nabi SAW, salatun minan man kunna fihi wa huwa munafiq, wa in sama wa salla, man idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. 3 perkara apabila ada pada seorang, maka ia adalah orang yang munafik. Yakni munafik amal, bukan munafik akidah dah. Orang hak ada, orang panggil ada hak berbuat 3 perkara ni, orang panggil orang munafik. Munafik ni, munafik dari segi amalan dia ni, perbuatan ni perbuatan munafik, tapi akidah dia tak munafik. Melainkan kalau dia yakin dengan Tuhan. Itulah ya. Dia ikut Tuhan tapi tak yakin, keyakinan dia ni tak yakin. Yakin dia? Dia yakin, dia percaya kata dunia ni lah apa yang hidup segala-galanya. Dia yakin rezeki ni mana? Duit ni lah apa yang hak beri bekal. Mu tak ada duit nak sangang-angang ah. Pak mati mu dak akan, pak mati nak amdiri. Nak kata duit ni lah apa yang beri kesenangan kepada mu. Kalau mu tak ada duit dah sahlah. Nak gantung piring kena gantung dengan duit sajalah. Atau bergantung dengan manusia. Maka dia kata yang kedua iaitulah orang yang munafik amal bukan akidah. Walaupun ia berpuasa dan bersemayang, ialah orang yang apabila walaupun dia ni semayang, dia puasa, maka dikatakan dia ni orang yang beramal dengan amal munafik lah. Apabila dia berjanji, berbicara, dia cakap bohong, menipu.
Baik, kadang-kadang orang ni gitulah, macam tengok orang accident, tapi orang accident situ tak, dah orang tanya dah mana je boleh accident tu, kita tak tahu cerita. Lepas tu nak sedap cerita buat orang lagi tak, dia kata je tu mari langgar tak dia tak, lembu mari langgar dia tadi tak, buat cerita lagi lah. Benda tak rujuk pun tak tahu kata mana langgar ke mana, dah tahu kita buat cerita tak, abang yang menipu tu tak. Bila orang dengar-dengar, bahasa awak menipu sungguh lah tak. Rupa-rupanya tayar pecah kebah gitu je, bukan kata lembu budak pun tak. Macam-macam kita orang langgar yang main tak, apa-apa sini orang langgar je tak, orang langgar ke dia belakang, lepas tu orang tu lari buat cerita dah ada bang. Ni bawa jadi fitnah pula, ni bau nak bahaya. Dan yang kedua, apabila dia berjanji, maka dia mungkin janji, dia tahu dah memang dia akan buat benda tu, tapi saja janji buat sedap mulut. Macam orang duduk ni lah AJK masjid ni tak, duduk mesyuarat-syuarat esok kita nak gotong royong masjid tak, warna awak kita boleh pergi tak, beres kita boleh pergi belakang sabimbang boleh pergi tak, tiba-tiba cah ke pengurusi dengan siwa tak, kerja orang tak ada hari Dan apabila diamanahkan suatu akan khianat, bila diamanah khianat, orang wisipang duit tak, ni benda hari ni duit ni tipang lah, jaga duit surah tak, bahan ke dia sikit riau tak tahu tak ada amanah tak. Ataupun bila dia beri satu rahsia, dia pergi buka rahsia pada orang tak, atau ni dah asal cerita lah, cerita pada musuh orang dah lah tak, dia pun cerita. Kadang-kadang orang gitu ke, kita cerita kita kena demo seorang ni, orang lain tidak cerita dah rupanya habis cerita pun habis lah orang tak. Awak sedap je tak. Ada ke orang macam tu, mana kata tidak ada amanah tak. Mana bila orang cerita kau, mamak tu cerita ke dia, masa cerita kat orang lah, cerita aku ni tak, dia pun nak tahu tak mamak tu mana, aku cerita musuh orang je ni cerita seorang, mana kena buka ada beramanah dah tu. Maka kata orang ni tergolong daripada golongan orang yang beramal dengan orang munafik, waliyadzubillah. Bimbang, takut bimbang mana, timbang takut mati kita dalam keadaan munafik kau bimbang tak, bimbang itu duk beramal, duk semayang, duk puasa, duk benda, akhir kali mati tercabut iman, waliyadzubillah. Dan yang seterusnya ialah mengupak orang, wallahu alam. Setelah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana iftah bainana wa bain al-mu'minin. Rabbana anzilna mudhanan mubarakah wa anta rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.